في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, kapur gambir dalam puan, menggobek sirih tepi serambi. Selamat datang hadirin dan taulan, tambah sempurna majlis kami. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan izinnya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara maya dalam talian Google Meet ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit taklimat berkenaan dengan pemilihan pakej elektif mata pelajaran tingkatan 4 bagi sesi persekolahan 2023-2024. Program pada pagi ini adalah khas untuk merungkai pertanyaan yang sering diajukan oleh para murid, marah juga dari pihak ibu bapa yang cakna dengan keperluan akademik anak-anak, iaitu pemilihan mata pelajaran elektif ke tingkatan 4. Umum mengetahui anak-anak ini bakal menginjak ke satu lagi fasa baharu, iaitu persediaan untuk menghadapi peperiksaan SPM pada tahun 2025 melalui pemilihan mata pelajaran yang bermula di tingkatan 4 ini. Pemilihan ini sangat penting kerana ianya mampu membentuk dan mencorakkan hala tuju anak-anak kita ke mana dan apakah haluan mereka selepas tamat sesi persekolahan. Sudah pastilah sebagai ibu bapa, penjaga dan termasuk kami juga para guru, kita sentiasa mendoakan dan menginginkan sebuah masa depan yang cerah, berjaya dan bahagia untuk kalian anak-anak para murid SMK Bandar Seri Putra. Hadirin yang dimuliakan, atur cara pada pagi ini kita akan mulakan dengan taklimat laluan kerjaya khasnya untuk bidang seni kreatif. Untuk pengetahuan para hadirin, pada pagi ini kita sungguh bertuah kerana taklimat ini akan disampaikan sendiri oleh seorang individu yang memang ahli dalam bidang seni kreatif dan beliau merupakan seorang pensyarah kanan Kolej Pengajian Seni Kreatif Universiti Teknologi Mara atau lebih dikenali sebagai UiTM. Maka tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan yang dihormati Puan Nur Hidawati binti Muhammad Amin, pensyarah kanan Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM untuk menyampaikan taklimat mengenai peluang pengajian di UiTM khasnya dalam bidang seni kreatif. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam pagi kepada semua, kepada ibu bapa, guru-guru. Terima kasih kepada pihak sekolah yang begitu prihatin dan efisien saya rasa untuk mengadakan taklimat ini. Persediaan anak-anak yang akan menghadapi SPM dan seterusnya akan kita ibu bapa selalu kita nak tahu kan kat mana hala tuju anak kita. Okey, so mula-mula sekali saya tengok ramai 309 pelajar. Uish, saya selalunya kalau bagi taklimat ni tak sampai 300 ni. Okey, tapi hari ni pagi ni agak bersemangat rasanya. Okey, saya nak tanya mula-mula, okey, you all kenal ke tidak UiTM? Okey, ada tak? Tangan. Angkat tangan, kenal ke tak? Dekat situ ada logo tangan tu kan, yang angkat tu kan. Okey, siapa kenal ke tidak? Oh, kenal, alhamdulillah. Okey. Saya baca dekat senarai nama ni, okey, ada juga yang non-bumi ya. Non-bumi itu maksudnya adalah pelajar-pelajar, mungkin pelajar Cina atau pelajar India. Okey. UiTM adalah universiti yang 100% milik Bumi Putra. Okey, maaf kepada yang non-bumi, kerana yang boleh apply masuk adalah bumi. Alright, saya sharekan slide saya. Boleh nampak slide saya? Okey. Alright, saya rasa dah nampak slide saya? Ya, betul. Alright. Okey, bila saya share slide ni selalu saya dah tak nampak dah pelajar-pelajar lain. Okey, saya akan besarkan slide ni. Okey, dah nampak full screen ya cikgu? Ya, dah nampak full screen. Alright, okey. Ini adalah saya daripada College of Creative Science ataupun KPSK.
di UiTM, daripada UiTM Shah Alam. Okey, saya ceritakan sedikit latar belakang Kolej Pengajian Seni Kreatif. Kolej Pengajian Seni Kreatif ni ataupun CCA ataupun KPSK dahulu dikenali dengan nama Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, iaitu Art and Design, ditubuhkan pada tahun 1967. Okey, tetapi pada tahun 2022 KPSK telah digabungkan dengan fakulti lain iaitu FSSR, iaitu AD lah tu, Fakulti Filem dan Teater Animation, dan juga Fakulti Seni Persembahan. So it's a program kreatif disatukan di bawah Kolej Pengajian Seni Kreatif. Okey, tujuan penubuhan fakulti ini adalah untuk melahirkan ramai golongan bumiputera profesional di dalam bidang seni lukis dan seni reka. Selain itu, membentuk serta melahirkan individu yang berartistik dan berkerjaya dan dapat meningkatkan mobiliti sosial, status ekonomi pelajar bumiputera. Okey, itu adalah aims Art and Design. Okey, ini adalah program-program yang ditawarkan. Okey, ada 13 program yang ditawarkan. Okey, tetapi hari ini saya cerita 9 saja kerana untuk lepasan SPM. Okey, untuk adik-adik yang dah aims dah ataupun dia tak tahu apa yang boleh nak sambung nanti pengajian dia. Okey, ada yang pertama adalah seni reka grafik, which is sebenarnya ini yang paling glamour dan kebanyakan student art ni bila tanya lepas ni nak sambung apa? Oh, saya nak ambil grafik. Okey, so that's good, dia dah tahu dia nak ambil apa. So di UiTM Art and Design KPSK, kami menawarkan seni reka grafik, seni reka tekstil, seni reka logam halus, seni reka perindustrian ataupun IDE, ceramik industri, seni reka fashion, ini pun antara yang glamour, fotografi dan pengimejan kreatif, seni halus dan teknologi percetakan. Okey, untuk sarjana muda nanti, you boleh ambil pengajian dari visual, permainan kreatif. Tak dengar juga. Tak dengar? Tak dengar. Seni reka fashion dan sains tekstil, ini adalah twin project, 12 dan 13 tahun. Iyalah. Dengar tak? Apa? Tutup ni. Tak ada sama. Ada suara-suara lain ya. Cikgu dengar tak suara saya, cikgu? Saya dengar suara Puan Gilawati. Mungkin dia berangin sikit lah kalau tak pakai headphone. Okey. Kalau macam ni dengar cikgu? Jauh ya? Jauh. Jauh sikit. Saya pakai headphone baru saya dengar dengan jelas. Mungkin ibu bapa tu saya tak dengar dengan headphone. Kalau jenis speaker mungkin kurang jelas agak macam. Okey. Alright. Okey, saya teruskan ni cikgu Boleh. Saya kan masih boleh dengar lagi. Alright. Okey. Seterusnya, saya pergi kepada seni reka grafik. Okey, seni reka grafik dan media digital. Okey, kalau dalam UPU, ataupun kod kita adalah CAAD 111. Okey, ini adalah di antara apakah yang contoh-contoh karya pelajar, apa yang akan kamu belajar semasa you ambil kos ini. Okey, dalam grafik, okey, ada yang tak mute mic ni, okey, tolong mutekan mic anda ya. Okey, dia terbahagi kepada 3 iaitu Speaker yang mute mic dia. hello? Okey, dengar tak? Dengar. Okey, sorry ya. Alright. Okey. Saya pergi balik. Okey. Termute. Okey, sorry. Alright. Okey, ini adalah antara karya-karya pelajar grafik. Alright.
Pelajar grafik ni selalunya kita akan ajar untuk produk design daripada penjanaan idea hinggalah kepada produk akhir. Okey, ini adalah contoh-contoh karya mereka. Okey, ini bukan karya pelajar akhir ya. Saya ambil ni pelajar part 1, part 2, part 3. Alright. Dan ini adalah packaging daripada pelajar. Okey, dan seterusnya untuk seni reka tekstil, okey, CAAD 112. Okey, dalam seni reka tekstil ni dia ada 3 penjurusan dia iaitu print textile, resist textile dan fiber textile. Untuk printed textile ni, okey, pelajar akan diajar textile printing, dan resist adalah batik, fiber adalah tenunan. Okey, ini adalah di antara karya-karya pelajar. Okey, sama juga dengan grafik. Okey, akan diajar daripada penjanaan idea hinggalah kepada design-design yang tradisional ataupun yang contemporary, yang mana terkini dan juga apa yang market nak sekarang. Okey, ini akan diajar di dalam kelas semuanya. Okey, ini di antara karya pelajar. Okey, karya pelajar ni kalau you tengok kat sini buat bag kan, okay, dia ada belajar handbag. Okay, so daripada kain tu sendiri, okay, telah diajar bagaimana nak buat dalam kelas hinggalah kepada produk akhir. Okay, kebanyakan produk yang you lihat ini adalah hasil pelajar sendiri. Alright, dia ada batik, itu is a detailing dia lah. Okay, sampailah yang ke sebelah kanan saya ni, itu adalah contoh tenun yang dihasilkan oleh pelajar. Alright, seterusnya adalah seni reka logam halus. Okey, CAAD 113. Okey, dalam program ini 2 penjurusan yang ditawarkan adalah jewellery ataupun metal smithing. Okey, jewellery ini, okey, so ini adalah hasil pelajar. Okey, okey, ini adalah metal smithing. Okay, dia buat daripada copper, daripada silver ataupun daripada steel. Okay, bawah tu table lamp, so dia ada buat tempat bunga rampai. Okay, dan ini adalah table sculpture daripada pelajar. Dan seterusnya ini adalah pendant. Okay, bentuk-bentuk tradisional yang dimodernkan. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan macam siapa nak pakai ni. Okey, selalunya jewellery ni adalah untuk catwalk kan, untuk majlis-majlis yang tertentu. Alright, ada headgear dan seterusnya. Okey, ini adalah sculpture, mini sculpture. Alright, ini adalah container. Okey, dia ambil daripada design pokok getah. Okey, so dia build up daripada situ, the idea development dan dihasilkan container. Alright, seterusnya seni reka perindustrian ataupun IDE, Industrial Design, CAAD 114. Alright, di dalam program ini, pelajar boleh pilih 3 iaitu automotive, produk ataupun perabot. Okey, dalam IDE ni product making, drawing, walaupun drawing konvensional di-apply, tetapi student akan diajar juga menggunakan software. Okey, dalam penjanaan idea. Dan selain daripada itu, dia akan hasilkan produk-produk yang tangible lah, maksudnya bukan sekadar idea. Okey, kalau kita lihat kat sini, ini adalah clone case yang dihasilkan oleh pelajar kita. Okey, untuk sistem tutkan pokok. Okey, so ini dia punya cover dia. Alright, ini adalah tudung saji, recycle pot untuk pokok, dan ini adalah kayak untuk penyelamat tu. Kan sekarang musim banjir kan. Okey, so ini adalah di antara produk-produk yang dihasilkan oleh pelajar kita, industri design. Okey, selain daripada itu, kami juga menawarkan untuk seramik perindustrian iaitu CAAD 115. Alright, dalam seramik industri ni, okey, saya tahu kadang-kadang pelajar dia selalu risau sangat. Okey kan, dia risau macam tak nak ambil seramik ni, nanti sekarang kena buat tiles. Okey, betul kan? Mesti ada perasaan macam tu kan?
Dia takut kena buat tiles, kena buat sinki, lepas tu kena buat jamban. Okay, actually boleh, memang akan boleh buat benda-benda tu semua. Okay, tetapi ada banyak lagi produk-produk daripada seramik yang akan diajar di dalam program ini. Okay, ini di antaranya dalam pada bentuk estetik, ataupun yang real estetik ataupun yang multifunction yang boleh digunakan. Ini adalah sculpture daripada seramik. Ini pun sculpture juga. Ini adalah produk. Produk yang boleh digunakan lah maksudnya. Alright. Seterusnya ini pun sama produk. Ini adalah 2D wall hanging. Ini pun adalah daripada wall hanging untuk hiasan dinding. Saya risau je sebab semua senyap kan tadi bunyi. Sekarang senyap tapi ada lagi. Alright, selain itu seni reka fashion, CAAD 116. Ini adalah yang hot seller lah ni dekat UiTM. Fashion ini, ini adalah antara karya-karya pelajar yang dihasilkan sendiri oleh pelajar daripada subjek matter awal hinggalah kepada produk akhir. Alright, saya sharekan kat sini daripada yang contemporary, daripada yang traditional hingga kepada contemporary. Ini adalah hasil pelajar, mereka jahit sendiri. So tapi jangan risau kalau you tak ada skill untuk menjahit, di dalam kelas nanti akan diajar. Alright. Tapi kena catch up laju-laju lah sebab fashion ni sangat tough ya. Alright. Dan seterusnya adalah foto media kreatif CAAD 117. Alright, dalam fotografi kita ada fashion fotografi, photojournalism, study fotografi. Ini adalah hasil-hasil karya. Kalau daripada skop pekerjaan, selalu kalau student tanya, lepas ni saya jadi apa? Kalau saya lihat kembali kepada student-student fotografi ni, ni semua hasil mereka ya. Masa dia part 4, part 3 kadang-kadang dia dah pull duit dekat 3-4 orang dan dia rent rumah kedai dan dia buka studio. Sebab sekarang ni fotografi ni dia ni macam benda yang sedang in. So orang akan panggil untuk majlis-majlis kecil je kadang-kadang buat birthday party anak je tapi dia nak panggil fotografer untuk shoot. Bukan bayaran yang besar tapi agak lumayan untuk student. So dia dah build up dia punya career daripada dia belajar lagi. Alright. Ini antara gambar-gambar estetik daripada pelajar foto Alright. Ini adalah gabungan foto dengan software-software yang digunakan. Alright, untuk ad, untuk iklan dan sebagainya. Alright, seterusnya adalah seni halus ataupun fine art CAAD 118. Di dalam program ini ada 4 penjurusan dia iaitu painting, drawing, printmaking dan sculpture. Sculpture. Ini adalah painting pelajar. Semi abstract. Dan di sebelah kanan kalau you perhatikan dekat situ, itu adalah sculpture. Buah manggis tu print. Ni adalah karya digital. So dia combine print, printmaking dan painting. Seterusnya ini adalah printmaking. Daripada lino saya rasa. Dan di sebelah kanan tu litografi. Alright, ini adalah karya pelajar juga. Ini part 4 masa saya ambil gambar ni. Alright, ini adalah sculpture daripada pelajar. Dia guna daripada alam, daripada nature sahaja dan dia combine untuk build up dia punya karya. Ini adalah sculpture gabungan, ini adalah sculpture gabungan sculpture dan printmaking. Right? Membawa isu-isu yang tertentu lah. Right? Seterusnya teknologi percetakan. Ini dah last ni.
pencetakan ni, okey, pencetakan ni okey, dia ni best sikit. Okey, kalau ramai pelajar selalunya bila datang interview dia akan nak masuk grafik. Okey, seperti yang tadi mula-mula saya dah sebut. Okey, so kalau next time kalau you boleh buka sikit you punya mind, okey, you punya minda, okey, percetakan ni dia agak similar dengan grafik, okey. Dia akan belajar untuk menjana idea, untuk menghasilkan produk, design, packaging, iklan, colour swatches, sampailah kepada produk akhir. Okey, katakan dia buat packaging meruku, contoh meruku mak dia. Okey, mak dia memang pengusaha meruku, so dia dah dapat dah daripada awal. Okey, bukan sahaja dia buat packaging itu, tetapi sampai ke end product, jalan mesin pun dia yang akan belajar. Okay, so kalau saya rasa dia lebih daripada grafik. Alright, okay, dia ada pre-press, press dan post-press. Okay, sebelum mencetak dan selepas mencetak. Apa yang ini tiga-tiga you akan belajar. Alright. Ini adalah keadaan studio kita di Puncak Alam. Okey, kebanyakan studio kita memang macam ni ya. Okey, so you kena masuklah UiTM untuk mendapat fasiliti yang begini. Okey, ini mesin yang tradisional ya anak-anak. So you jangan terperanjat pula macam takut. Takutnya mesin ni takkan mesin print macam ni. Okey. Ini adalah yang tradisional punya. Okey, so ini adalah di antara karya-karya student. Okey, ini hasil dia. Okey, diajar bagaimana packaging yang terkini, macam mana nak tackle pembeli by stage. Okey, maksudnya kalau produk untuk teenagers, so macam manakah design ataupun warna ataupun perkataan yang akan keluar untuk packaging itu. Alright. Okay. Ada soalan tak? Belum lagi Cikgu, ini untuk aliran. Belum lagi Tan. Belum lagi Kalau Okey. kita akan kumpulkan yang kalau ada parent ada soalan boleh type dekat bahagian chat dahulu. Ya, boleh, betul. Okey, kalau ada soalan, boleh type terus dekat chat room tu. Okey, so ini adalah tempoh pengajian Okey, tempoh pengajian. Okey, tempoh pengajian kita untuk diploma 5 semester iaitu 2 tahun setengah. Okey. Dan ini adalah lokasi UiTM. So kita ada 6 buah kampus cawangan di seluruh Malaysia. Kita ada di Kedah, Kelantan, Perak, Shah Alam, Puncak Alam, Melaka, juga di Samarahan, Sarawak. Alright, saya sharekan gambar fakulti kita yang cantik dan kreatif ini. Okey, ini adalah kampus UiTM Shah Alam. Okey, di kampus UiTM Shah Alam, hanya ditawarkan program ijazah sahaja. Okey, maksudnya diploma tidak akan berlangsung di Shah Alam. Okey, so ini adalah kampus Puncak Alam. Okey, kampus Puncak Alam adalah kampus baru. Okey, fasiliti sangat best. Okey. Dan di Puncak Alam, diploma yang ditawarkan adalah CAAD 120 iaitu teknologi percetakan. Okey, seterusnya kampus Merbuk. Okey, Merbuk Kedah. Okey, di Kedah program diploma yang ditawarkan adalah seni reka perindustrian IDE dan juga seni reka grafik. Alright. Seterusnya kampus Alor Gajah Melaka. Okey, di Melaka kita tawarkan diploma seni reka industri, seni reka grafik dan media digital, foto media serta seni halus. Okey, untuk kampus Seri Iskandar di Perak, okey, diploma yang ditawarkan adalah seni reka grafik, foto media, seni reka fashion, seni halus dan diploma seramik perindustrian. Okey, so ada 5 program diploma yang ditawarkan di Seri Iskandar. Dan ini adalah di Kota Samarahan, Sarawak. Okey, program diploma yang ditawarkan adalah seni reka grafik dan seni halus. Alright, dan seterusnya untuk kampus Cawangan Machang. Okey, di Machang, Kelantan, kita ada seni halus, seni reka tekstil, seni reka logam contemporary dan seni reka grafik. Alright.
Ini part yang paling best ya. Okey, sebab pelajar ni dia selalu tanya, nanti kalau saya ambil art and design ni saya jadi apa? Saya jadi apa? Okey, kita nak jadi apa? Kita nak kerja apa? Saya suka jawab tu. Okey. Yang pertama sekali apa yang you boleh jadi adalah nombor satu, you akan menjadi manusia yang berguna kepada agama dan negara. Okey, itu nombor satu. Okey. Yang kedua, yang kedua saya baca dekat slide. Okey. Yang kedua, kalau you ambil grafik, ini antara kerjaya yang you akan bina. You boleh jadi advertising designer. You boleh ganti saya jadi lecturer. You boleh jadi graphic designer, you boleh jadi animator, marketing officer, freelancer, designer, computer graphic officer, producer dan entrepreneur. Okey, selain daripada itu, you boleh jadi writer juga. Jadi penulis, you boleh ulas di surat khabar ataupun di media-media lain. Berkenaan dengan seni. Selain itu, yang kedua untuk seni reka tekstil. Bila dah ambil tekstil ni nak jadi apa ni? So you boleh jadi art officer, you boleh jadi batik director, freelance designer, art and craft curator dan juga art promoter ataupun entrepreneur. You boleh buka sendiri. You boleh buka studio sendiri, untuk run you punya batik ataupun you punya print, macam ex-student saya, dia ramai duduk dekat GMBB. Tahu tak GMBB kat mana? GMBB dekat Kudu Raya. Dia ada satu art center besar kat sana, dengan modal yang paling murah sekali dia bagi kita rent, dan student-student ni dia pool 5 orang dalam satu studio tu dan dia run untuk art class. Selalu corporate punya syarikat SAMDABI panggil untuk buat art class, craft dan sebagainya. Seterusnya untuk logam contemporary. You boleh jadi jewellery designer. Maksudnya ni you boleh masuk dekat Sabran, you masuk dekat Habib Jewel, you masuk dekat Angsa Emas, you masuk Selangor Pewter, untuk jadi designer di sana. Ni mak mesti suka ni sebab kita orang perempuan suka beli emas. So bila anak kita is a designer, kita rasa macam rasa inilah anak saya buat ni. So ini adalah satu yang selalu student tak nampak, dia asyik duk tanya kita jadi apa nanti. You boleh jadi product designer macam tadi saya cakap, design consultant, craftman. Craftman ni you buat sendiri, you buka studio kecil dan you buat sendiri you punya produk. 3D modeler, conservator, material expert, entrepreneur, lecturer, teacher ataupun gemologist. Suka saya sebut kat sini ya, bila saya sebut gemologist nanti kan mungkin parents akan cakap, anak I nak jadi gemologist. Ya, boleh puan, tetapi kena sambung belajar lagi. Setakat diploma dia belum boleh jadi pakar batu lagi. So dia kena sambung degree, dia kena sambung master, so dia akan menjadi pakar untuk gemologist. Di Malaysia pakar gemologist yang saya tahu hanya ada 2 saja dan satu lagi tu dia sedang membina. Maksudnya sedang membina karier itu. Tak ramai ya. Prof Zahari saja yang pakar gemologist, pakar batu. So dia tengok je batu tu dia tahu genuine ataupun tidak. Selalu Habib Jewel, ni macam datin-datin, dia kalau tu dia selalu panggil Prof Zahari ni untuk lihat batu. Seni reka industri, IDE, you boleh jadi design consultant, designer, manager, you boleh masuk ke manufacturing sector dan juga entrepreneur. Ni selalu duduk kat MIMOS, dekat MRM, dan sebagainya. Ceramic industry, quality control officer, you boleh jadi production consultant, lecturer, instructor ataupun entrepreneur. You boleh masuk kilang-kilang besar untuk quality control dan sebagainya. Untuk seni reka fashion, obviously you akan jadi fashion designer. Pattern drafted, fashion illustrator, fashion buyer. Ini a good payment ni fashion buyer ni. Dia duduk dekat mall-mall saja, quality control, fashion curator, sales executive dan entrepreneur. Of course you boleh buka kedai sendiri
dan you ambil tempahan. Ambil tempahan untuk raya je. Ambil tempahan raya, okay, kau punya, okay, lepas tu you boleh cuti setahun. Dah cover dah you punya sewa nanti. Okay. Seterusnya, foto media kreatif macam tadi saya sebut yang buka studio sendiri tu. Okay, so you boleh jadi executive, foto instructor ataupun tutor, film producer, film producer, fotografi director dan entrepreneur. Okay, untuk seni halus, okay, you boleh jadi professional painter, printmaker, sculpture, curator, designer, lecturer, video editor dan entrepreneur. Okay, bukan jadi pelukis semata ya, okay, tapi jadi pelukis pun sepenuh masa pun is a good money juga, okay. Tapi daya saingan dan kena mental yang kuat. Okay, untuk teknologi percetakan tadi, okay, boleh jadi printing sales executive, printing buyer, printing estimator, color separator, color consultant dan entrepreneur. Okay, seterusnya, okay, bila dah cerita jadi apa, saya sebut tadi macam-macam, so nanti adalah juga mungkin pelajar ataupun parents. Pelajar ni selalu dia tak nampak sangat, dia parents nanti ya ke, wujud ke, dapat ke. Okay, saya tunjukkan evidence ya. Ini adalah di antara, ni kecil je ni, sikit je saya ambil alumni daripada art and design. Alright. Okay, ini adalah saya rasa kalau rata-rata akan kenal lah ni, Harta Domat ya, Mereka Fashion. Ini adalah graduan kita. Okay, ini adalah Azlan Karim. Kalau you all kenal, okay, selalu nak raya mesti kenal, okay, Bin Karim ni. Okay, dia punya jubah untuk lelaki, dia punya baju Melayu sangat best. Okay, okay, ini adalah graduan fashion dan juga pensyarah di Fakulti Fashion, di Department Fashion. Seterusnya tak lain tak bukan Datuk Rizalman Ibrahim. Dia adalah ikon fashion, interior designer dan pemilik Rizalman Ibrahim Couture. Dia adalah kita punya antara salah satu daripada kita punya ialah director UiTM. Alright, seterusnya Rizman Ruzaini. Okay, ni selalu buat baju Siti Nurhaliza dan sebagainya lah, kan? Alright, dan ini adalah seramik artis tadi tu, okay, yang risau kalau ambil kena buat sinki, kena buat toilet bowl kan. Okay, ini adalah Rozana Musa. Rozana Musa ni seramik artis dan pemilik Bendang Studio di Melaka. Okay, dia ada studio dia sendiri di tepi Bendang di Melaka. Okay, dan mendapat dana daripada kerajaan almost saya rasa dalam 300,000 kot. Dan dia bangunkan dia punya studio itu. Juga dia ada outlet untuk pasarkan dia punya produk di KLCC. Okay, nearby, bukan dalam KLCC tetapi di sekitar KLCC itu. Okay, ada pekerja sendiri. Alright. Okay, so ini adalah Awan Damir Ahmad. Ini adalah pelukis negara. Okay, kalau you jenguk-jenguk di Henry Butcher punya auction, okay, Awan Damir ni harga painting dia yang long kembali adalah yang paling highest sekali dalam 400,000. Okay, paling murah dalam 60,000, 20,000 sekeping ya, untuk saiz 2x2 kaki saja. Alright, ini PM Jalani Abu Hassan, Dr. Jai, okay, pelukis negara, tokoh akademik negara tahun lepas, okay. Juga graduan seni halus dan juga masih lagi mengajar di Fine Art Department. Okay. Prof Ramlan, okay, Prof Ramlan baru-baru ni dia buat sculpture tajuk saya lupa, Sundial, okay, Sundial dekat mana tu ya? Okay, nanti saya cari ya. Okay, yang tu untuk lihat waktu yang tepat, okay. Alright, seterusnya ini adalah alumni lain daripada grafik, Chairman Malaysia Design Council MRM, Datuk Ahmad Haji Zainuddin, Datuk Zainuddin. Okay, seterusnya admin communication admina. Okay, ini Encik Ali, full time artist Datuk Sharifah Fatimah. Okay, itu tadi Prof Awang, pengusaha songket, topograf negara dan adik guru. Okay, ni memang orang kalau songket tu, Habibah Songket tu yang paling syok sekali adalah Habibah Songket. Okay. Usahawan batik cantik, okay, Kak Rahaizan,
Okay, Managing Director Green Arts Encik Zulkifli, Pengurus Pembangunan Bisnes Percetakan Selasih, okay, Encik Fairuz, dan CEO Founder ISAI, Encik Mulyadi, Puan Siti Fauziah, ini adalah Chief Designer Royal Selangor, Malaysian Artist Prof Ham Rabiah, dan Puan Umi Baizura, artis seramik. Okay, ini artis seramik yang berlokasi di Puncak Alam. Okay, hidup dia hanya menjadi full time artis. Baru-baru ni solo di Singapura sold out. Okay, jangan tanya harganya berapa. Okay, boleh Google nanti cari. Okay, selain daripada itu, senior pendidikan designer Adireka, Encik Sufian, Head Industrial Design dekat Mimos, Encik Syaharudin. Ini adalah arwah Prof Najib, kini sebelum ni dia mengajar di UIMK, dan ini Pereka Fashion Syahir Nordin, dia punya butik ada dekat Section 13. Dia buat baju permaisuri Selangor. Okay, dan ini adalah founder educator Dinar Syed. Okay, Encik Zainuddin, dan fotografer ataupun director White Studio Encik Bustamam. Alright. Ini adalah peringatan penting ya. Okay, peringatan penting untuk ibu bapa. Okay, saya dah nak habis dah. Dah nak habis dah ni. Okay, slide saya 93. Alright. Ini adalah peringatan penting untuk ibu bapa. Sekiranya ada anak-anak yang hendak mengambil currently lah maksudnya. Okay, UPU sedang on ya sekarang untuk pengambilan sesi pelajar diploma, dan dibuka daripada 7 Januari, dah buka dah dan tutup pada 28. Ini untuk fasa pertama. Dan fasa kedua 15 Mei hingga 12 Jun. Alright. Seterusnya, okay, dahulu kalau nak isi online UPU ni kita kena beli pin. Sekarang tak payah sebab kementerian dah support. So hanya ikut saja langkah seterusnya. Dan suka saya ingatkan untuk art and design, okay, untuk creative school ni kita ada proses temuduga ya. Okay, so pelajar bukan saja isi borang dan dapat, tak, you akan dipanggil untuk temuduga. So bila ada temuduga ni, kita boleh plan, okay, apa benda yang you akan nak bawa, apa yang you nak cakap. Okay, saya tegaskan kat sini, okay, ni adalah kod kita CAAD. AD tu maksud dia art and design. Okay, dan dia ada juga CAFF, okay, FF ni seni persembahan, dan CAMU ini adalah untuk music. Okay, tapi saya datang hari ni is purposely untuk art and design. Okay, ini adalah kod yang lain UE 421001, ini adalah kod di UPU. Alright, nanti boleh dapatkan. Okay, sikit lagi. Okay, kenapa kena masuk UiTM? Okay, dia dengar macam tak berapa syok kan, macam nanti orang kata kita resi sikit, tapi tak. Okay, kenapa kena masuk UiTM? Okay, yang pertama, yuran pembelajaran yang murah. UiTM mempunyai yuran yang sangat murah, 500 hingga 600 ringgit sahaja. Okay, 500 hingga 600 ringgit sahaja. Kalau you tengok dekat universiti lain ataupun IPT lain, okay, paling murah 1,800 satu semester. Okay, 1,800 satu semester hingga ke 3,000, tak masuk sewa, makan dan lain-lain. Okay, UiTM hanya 500 hingga 600. So ibu bapa tolonglah ambil peluang ini. Okay, yuran UiTM boleh dibayar 2 minggu lepas you masuk, dan ada insentif makanan iaitu allowance sebanyak RM120 sebulan. Okay, ini bukan cakap-cakap kosong, tapi boleh tengok sendiri dekat laman web UiTM. Okay, dia ada program perdana. Okay, kat bawah tu dia ada tulis berapa kadar yuran kita. Okay, selain daripada itu, okay, bukan saja saya promote untuk KPSK, tapi atas dasar kita adalah Bumi Putra. Okay, so banyak lagi jurusan lain yang ditawarkan. Nanti adik-adik, okay, adik-adik lah, anak-anak. Anak-anak boleh tengok sendiri dekat website. Okay, dan KPSK kita ada 9 yang sesuai untuk diploma. Alright, dan syarat kelayakan masuk yang sangat minimum ya. Okay, nombor 3 ni. Okay, diploma UiTM you hanya perlu lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 5 kepujian. Okay, dan kepujian yang paling penting sekali adalah bahasa Melayu lah. Okay, selain daripada itu jangan risau kalau ada ahli keluarga kita ataupun kita, okay, keputusan tak berapa baik. Okay, so UiTM dia ada satu lagi saluran iaitu pra-diploma. Okay, pra-diploma ini hanya perlu lulus SPM dengan 3 kredit sahaja.
Okey, 3 kredit saja lulus ya anak-anak, bukan distinction, lulus SPM 3 kredit iaitu termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Okey, ini adalah program mengubah destinasi anak bangsa. Okey. So you kena ambil tahu benda-benda yang ditawarkan ini. Okey. Alright, dan okey, ini adalah berita baik. Okey, syarat kemasukan yang kalau tadi pra-diploma, okey, tapi ini syarat kemasukan ke diploma CAAD. Okey, Diploma Art and Design hanya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu. Okey, 3 saja ya kepujian dia dan lulus sejarah atau matematik tambahan ataupun bahasa Inggeris. Okey, so hari ni siapa yang lemah sejarah tu tolong ambil tu. Okey, kenapa kena lulus sejarah nak masuk UiTM? Ni kena lulus sejarah, pelik betul. Kerana kita kena tahu sejarah anak-anak supaya kita tahu kat mana kita berdiri dan kita tahu siapa kita. Okey, tu pentingnya sejarah. Alright. Seterusnya, okey, ini last slide saya. Okey, UiTM ni untuk siapa? Okey, dia hanyalah terbuka untuk Bumi Putera, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak, orang asli sahaja. Alright. Ini adalah milik Bumi Putera dan you kena ambil. Alright, so thank you very much. Okay, please keep in touch. Okay, saya sediakan kat sini phone number supaya kalau ada apa-apa soalan ataupun apa yang tak boleh nak jawab sekarang ni, UK nanti you boleh call ataupun you boleh email untuk tanya. Alright, terima kasih. Okay, saya buka untuk soalan kot cikgu . Alright. Ya, untuk soalan kita akan kumpulkan selepas satu lagi sesi taklimat. Selepas satu lagi ya. Okey. Saya stop present. Okey. Baik. Okey, terima kasih ucapkan kepada Puan Nur Hidawati di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi diharapkan segala maklumat yang telah dikongsikan ini dapat memberi manfaat khasnya untuk para murid yang berminat untuk menceburi bidang seni selepas tamat sesi persekolahan. Jika ada abang-abang atau kakak-kakak pada para murid yang baru selesai menduduki SPM baru-baru ini dan berminat untuk menyambung dalam bidang seni kreatif terutamanya di UiTM, bolehlah diwar-warkan untuk mereka pertimbangkan dalam pengisian UTU online sekarang. Baik, untuk pengetahuan para hadirin, pihak universiti juga telah merancang dan akan melaksanakan beberapa lagi siri khas laluan kerjaya dalam bidang lain. Contohnya dalam bidang sains sukan dan sains komputer berdasarkan pakej elektif yang akan ditawarkan di SMK Bandar Seri Putra. Maklumat lanjut mengenai perkembangan siri taklimat kerjaya ini akan dikemas kini dalam sedikit masa lagi dalam tempoh yang terdekat. Pengumuman juga untuk semua hadirin. Sebarang persoalan mengenai taklimat hari ini bolehlah diajukan di ruangan inquiry message ataupun chat. Pihak universiti akan mengumpulkan semua soalan-soalan untuk sesi soal jawab sebentar sahaja lagi. Untuk hadirin juga, untuk link penilaian program kepada murid, kita akan edarkan di dalam grup WhatsApp dan Telegram kelas masing-masing. Baik. Sidang warga maya sekalian. Terbang di awan burung jentayu, dek penat turun ke bumi. Tampillah puan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Seterusnya, kita amat berbesar hati kerana program kita pada pagi ini akan turut diserikan dengan penyampaian amanat khas daripada Puan Penetua SMK Bandar Seri Putra sendiri. Untuk itu, dengan penuh rasa cita-cita, majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Rahmah binti Husin, Penetua SMK Bandar Seri Putra untuk menyampaikan sedikit amanat khas untuk warga SMK Bandar Seri Putra bagi sesi persekolahan 2023-2024. Dengan segala hormatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh jelas ke suara? Jelas ke suara saya? Waalaikumsalam. Jelas ya. Okey. Terima kasih.
Terima kasih pengurusi majlis kita pada hari ini daripada Unit Bimbingan Kaunseling yang menguruskan program kita pada hari ini. Rakan pentadbir SNK Bandar Seri Putra, Puan Hida, terima kasih banyak-banyak sahabat saya dekat UiTM. Kami ni berkolaborasi program kebangsaan tahun lepas. Ya, Puan Hida nanti kita jemput datang ke BSP ya. Ya. Okey, tolong jemput. Okey. Sebab apa saya memang memanggil Puan Hida untuk beri taklimat hari ini, ni bukan formal lah daripada saya ya. Maksudnya peluang murid-murid kita sebenarnya besar dan luas ya. Dan murid di sini jauh berbeza daripada PJ ya Puan Hida. Di sini muridnya 3,000 lebih, di PJ muridnya 100,000 lebih. Jadi maksudnya murid tingkatan 4 kita ada 16 kelas, maknanya 2/3 itu adalah kelompok yang daripada pihak Puan Hida yang menyatakan tadi program-program tadi. Ya. Maksudnya 1/3 tu adalah STEM. Ya. Jadi kita akan sentiasa beri pendedahan pada murid, terutama selalunya banyak kita dengar taklimat daripada universiti swasta. Jadi saya nak fokuskan dulu untuk sekolah kita mendapat info daripada universiti awam. Jadi UiTM adalah salah satu daripada universiti awam yang terbanyak dalam Malaysia. Ya. 100 lebih ya Puan Aida? 134 betul ke? UiTM? Betul. Okey. Jadi peluang itu besar dan kita mengharapkan semua anak-anak Bandar Seri Putra ini dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mohon maaf daripada ibu bapa kerana program kita ini dirancang dalam tempoh yang dekat untuk memastikan info yang jelas kepada ibu bapa tentang package yang sepatutnya ada pada murid. Kenapa lambat? Ya, mungkin ibu bapa kata kenapa program buat ad hoc? Tuan-puan, saya masuk ke Bandar Seri Putra pertengahan bulan 2. Saya hanya sampai sekarang hanya 1/3 pun tak dapat lagi jumpa guru. Kebetulan masuknya saya ke sini ialah musim peperiksaan SPM. Ramai guru-guru kita yang terlibat dengan SPM. Sehingga hari Isnin ni pun sekolah kita habis pada 13, tetapi ada lagi sekolah lain yang dia ada mata pelajaran tambahan yang peperiksaannya sehingga 15. Dan guru-guru kita ramai juga terlibat dengan pemeriksaan SPM. Dan dia bertali arus dengan pelbagai halangan di mana kita juga telah ketiadaan penolong kanan ya kerana pencin dan kita telah diganti oleh PK pentadbiran yang baru iaitu Encik Megat. Saya tak pasti Encik Megat ada tak hari ini. Ya. Encik Megat akan mula bertugas secara rasmi pada 13 hari bulan. Ya. Dan ada package baru yang kita terpaksa buat segera dan membuat penanda arasan segera minggu lepas dan 2 minggu lepas. Jadi saya menggerakkan guru kanan mata pelajaran untuk memastikan package yang dibuka pada tahun ini betul-betul bersedia. Jadi bila package itu tepat dan bulat pada minggu ini, maka saya minta ya guru-guru GKMP saya supaya mereka membuat sedikit pencerahan tentang package pada semua ibu bapa dan murid. Ya. Dan rakaman ini juga kita akan share dengan ibu bapa dan murid. Ya. Dan setiap kali perkara-perkara seperti ini berlaku, dah pastilah saya akan mengundang tetamu-tetamu untuk memberi penerangan tentang hala tuju murid-murid pada masa akan datang. Anak-anak yang sangat saya kasihi, ya, package yang anak-anak akan dapat nanti, pilih nanti, tak payah cemas dan gusar. Ya. Bila kita mendapat apa-apa package sekalipun, matlamat kita ialah ingin memastikan sebab tingkatan 4 dan 5 merupakan peringkat
persijilan. Mereka mesti mendapat sijil untuk SPM. Dia berbeza dengan tingkatan 1 hingga 3, dia berorientasikan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ya. Tingkatan 4 dan 5 fokus kepada untuk mendapat sijil. Dah pasti wajib dapat sijil ni mesti lulus BM dan sejarah. Kalau kita dapat pecah rekod untuk grup yang baru ini melepasi 2 subjek itu, bermaksud Bandar Seri Putra akan dapat 100% kelulusan. Tahniah kepada semua guru-guru yang saya pasti di sekolah Bandar Seri Putra ini, guru-guru kita mempunyai kualiti yang tinggi. Kalau tidak mereka mempunyai kualiti yang tinggi, sudah pasti kedudukan Bandar Seri Putra tidak berada dalam ranking top 10 dalam daerah. Dalam daerah Hulu Langat kita ada 39 sekolah menengah ya di seluruh Hulu Langat ini, sama ada di Ampang, Semenyih, Kajang, Bangi, kita ada 39 sekolah menengah, dan dari 39 sekolah menengah kita ada 4 grup yang di-tagging untuk melihat perkembangan dan prestasi sekolah supaya kita dapat tingkatkan ke arah lebih baik. Dan sekolah kita merupakan tempat ke-7 dalam daerah untuk pencapaian murid tingkatan 5 akan datang. Murid 20-23. Maksudnya kamu tingkatan 4 yang 20-23 yang akan ambil SPM telah ditarafkan sebagai sekolah kita, sekolah dalam grup Inspire. Kalau dah konten dulu ialah grup kluster lah. Ya. Dan oleh kerana tak ada lagi dah grup kluster itu, maka sekarang ke arah menggerakkan sekolah transformasi dalam 2025 seluruh negara akan menjadi sekolah transformasi TS25. Dan sekolah kita merupakan kohort ke-7, ya, kohort ke-7 bagi TS25. Dan sekarang ini kita melepasi modul 2. Apa dia TS25 ni tuan-puan? Ya, TS25 ialah di mana dalam Pelan Pendidikan Negara kita nak memastikan bahawa elemen kemenjadian murid ini mesti berlaku, di mana perlu ada kualiti guru, kualiti kepimpinan, dan juga mesti ada hubung kait dan kerjasama yang erat dengan komuniti, ya, supaya berlaku pembelajaran yang lebih bermakna. Pagi ni doa dibaca oleh murid, betul ya Puan Dewi? Okey, kenapa? Itu permohonan saya. Setiap program sekolah akan datang, ya, kita akan cuba mengetengahkan, ya, kita ketengahkan bakat-bakat murid supaya mereka menjadi pengacara, mereka yang handle, guru adalah pemudah cara, guru adalah penasihat. Jadi supaya mereka dapat membuktikan bahawa mereka mampu bersaing di peringkat yang lebih baik. Ya. Jadi akan datang tingkatan 1 tadi pun saya masuk taklimat tingkatan 1 pun murid yang baca. Ya. Tingkatan 2, murid tingkatan 2 baca doa. Jadi akan datang pengerusi pun kita minta murid, ya, untuk mengacara majlis-majlis sekolah. Jadi peluang untuk anak-anak tingkatan 4, ya, melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sangat terbuka luas, ya. Jangan susah hati kalau berada di aliran kemanusiaan, nak jadi engineer, tak ada masalah, ya, tak ada masalah, ya, sebab peluang TVET terbuka luas dalam dunia pendidikan hari ini, ya. Kalau sekiranya anak-anak faham skor yang diberi oleh Puan Hida tadi, iaitu memastikan 5 kredit dalam SPM, maka anak-anak akan faham mana hala tuju anak-anak untuk meneruskan perjuangan dalam pembelajaran di bilik darjah nanti. Sokongan ibu bapa amat penting untuk memastikan emosi anak-anak sentiasa dalam keadaan terkawal dan mereka sentiasa, ya, menjadikan ibu bapa tempat rujuk, ya, mereka. Dan kita harap kolaborasi di antara pihak sekolah dengan ibu bapa boleh meningkatkan kecemerlangan yang lebih baik pada Bandar Seri Putra. Saya adalah orang awal yang masuk ke Bandar Seri Putra seawal penubuhan pembukaan sekolah. Dan 2019 saya keluar daripada Bandar Seri Putra dan saya yakin dan percaya tenaga-tenaga pendidik di sini amat
mempunyai potensi yang tinggi. Walaupun kita baru saja dinobatkan untuk TS25 kohort 7, tuan-puan, sebenarnya SMK Bandar Seri Putra memang telah lama menjalankan TS25. Ya. Cuma sekarang hanya kita nak sistemkan dia supaya menjadi lebih baik dan lebih cemerlang. Okey. Jadi seandainya ada apa-apa permasalahan yang berlaku, boleh ya berhubung dengan pihak sekolah, berunding. Saya memang terbuka dan kita boleh datang berbincang untuk mencari penyelesaian. Ya, kaedah terbaik adalah datang berjumpa atau menelefon sekolah. Ya. Dan sekiranya ada masalah itu agak kritikal yang kita perlu bantuan daripada pihak atasan, pihak KPPD atau jabatan atau KPM, maka kita boleh panjangkan. Tetapi mohon ya kita bersama-sama sederap satu keluarga dalam Bandar Seri Putra memastikan putra tetap juara. Ya, putra tetap juara. Sederap bersama memacu kecemerlangan dan saya sangat ya berbesar hati. Sangat terima kasih ya. Nanti anak-anak kita bawa ke UiTM untuk jalan. Boleh Puan Hida? Boleh, saya tunggu. Saya tunggu, bagi tahu saja nanti nak datang berapa hari bulan. Okey, nanti kita susun ya. Okey. Jadi saya syukur alhamdulillah insya-Allah kita dengan rangkaian yang ada kita akan dapat situasi yang baik. Dan alhamdulillah saya masuk pada bulan 2 menyambutnya SPM. Saya nampak kerjasama Persatuan Penduduk Bandar Seri Putra dan saya juga telah berhubung dan saya sangat rasa teruja dan rasa terima kasih kerana pihak sekitar kita, komuniti kita sangat memberi kerjasama. Minggu depan saya akan dikunjungi oleh pihak Masjid Bandar Seri Putra. Pihak Nazir nak datang berkunjung sebagai lawatan mesra dan saya menerima dengan sebulat hati. Ya, dan saya juga mengalu-alukan kedatangan ibu bapa sekiranya ada masalah dan perlu penyelesaian. Ya, jadi kalau kita tidak bersama, bagaimana kita nak capai sesuatu kejayaan itu lebih baik. Jadi apa-apa pun orang kata bekerja bersama akan lebih mantap ya. Dari segala segi ya. Kerana kita nak anak-anak kita ini berlaku persekitaran yang holistik. Persekitaran yang holistik. Untuk makluman ibu bapa, saya hanya berkongsi di sini, kita mencadangkan pada 18 hari bulan nanti kita ada gotong royong. Dan saya akan membuka ruang kepada ibu bapa untuk membuat persiapan bilik darjah bersama dengan anak-anak. Ya, ini memang digalakkan dalam transformasi pendidikan. Ya, jadi kita akan bersama-sama untuk memastikan apa perlu, apa kurang. Saya akan buat apa yang boleh dibantu peringkat awal. Dan alhamdulillah kita dah mula bergerak. Pada minggu pertama saya masuk, minggu kedua saya dah mula bergerak. Jadi haraplah ya kerjasama yang erat berlaku di antara kita dan fahamilah pakej yang akan disampaikan oleh penyelaras nanti supaya kita tidak rasa teragak-agak dan jangan menyesal di mana masuknya kita pun kerana peluang itu sangat luas. Ya, terima kasih Puan Hida dan semua ibu bapa. Saya mohon mengundur diri sebab saya terpaksa masuk ke dalam grup yang Form 1 kalau ada ibu bapa bertanya. Murid kita tingkatan 1 setakat ni 900 lebih. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Maknanya kapasiti kalaulah 16 kelas itu ada, kita terpaksa meletakkan murid dalam hampir 60 orang. 59 point something. Kita tunggu result SBP pada 17 hari bulan. Ya, semalam pun PPD dah datang. Kita memang menghadapi, kita tak boleh nak tolak ke orang sebab sekolah inilah satu-satunya sekolah berada di kawasan ini. Itu feeder school kita belum lagi orang luar. Yang nak masuk tu memang bersusun tetapi PPD mungkin KIV dulu. Yang nak keluar pun belum tentu lulus. Jadi kita ada semalam sehingga akhir semalam 90 lebih. Jadi anak-anak tingkatan 3 calon tingkatan 4 ni calon SPM kita akan datang. Dia dah 600 lebih. Tahun ni kita punya calon SPM 555 calon. Hebatnya sekolah ini walaupun calonnya ramai pencapaian tetap tip top 10. Okey.
Okey, tahniah dan congratulations kepada semua. Anak-anak teruskan berusaha sehingga ke hujung nyawa. Ya, jangan putus asa. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Dan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Puan Pengetua atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Adalah diharapkan amanat yang telah disampaikan ini mampu menjadi sebuah inspirasi untuk semua hadirin, khasnya anak-anak murid yang bakal menginjak ke tingkatan 4 tidak lama lagi, ya, dan juga anak-anak yang bertanya-tanya apakah pakej mata pelajaran yang akan ditawarkan untuk sesi persekolahan bermula pada 20 hari bulan Mac ini, dan mungkin bagaimana proses penempatan dan pemilihan dilaksanakan. Maka untuk menjawab persoalan itu, dengan segala hormatnya dijemput yang dihormati Puan Yusnaini binti Yusof, Juru Kanan Mata Pelajaran Bidang Sains dan Matematik, untuk menerangkan sebuah sikit mengenai pemilihan pakej selektif tingkatan 4 SMK Bandar Seri Putra, khasnya dalam bidang STEM. Silakan. Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Dewi Manja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Suara saya clear ke? Clear. Alhamdulillah. Okay. Okay. Yang berusaha Puan Rahmah binti Husin, saya rasa ada lagi, Pengetua SMK Bandar Seri Putra, barisan pentadbir penolong kanan, kemudian rakan-rakan guru kanan mata pelajaran, dan juga yang saya hormati Puan Nur Hidawati, pensyarah kanan UiTM, kemudian barisan kaunselor yang telah menguruskan kita punya program pagi ini, rakan-rakan guru, dan juga yang saya hormati juga adalah barisan ibu bapa, penjaga dan anak-anak murid tingkatan 3 yang bakal menjadi murid tingkatan 4 dan akan SPM pada tahun 2024. Jadi taklimat pada pagi ini saya rasa sangat penting. Sebab apa? Bermulanya taklimat hari ini akan menentukan hala tuju kamu. Pemilihan yang kamu akan pilih sama ada yang kamu minat, adakah bersesuaian dengan kamu. So saya harap mungkin selepas taklimat ini kami akan bagi peluang lah untuk kamu pilih, dan tak semestinya apa yang kamu pilih tu kamu akan dapat, sebab kita ada nanti bila saya terang mungkin anak-anak tahulah kenapa, apa masalah kita dan sebagainya. Jadi sebelum itu, sebelum saya mula, saya merupakan Puan Yusnaini binti Yusof, GKMP Sains dan Matematik SMK Bandar Seri Putra. Bersama rakan-rakan saya merupakan guru yang menyelaras lah kiranya untuk pakej elektif tingkatan 4. Jadi saya harap jika ada masalah selepas ni, murid-murid boleh jumpa dengan saya. Selain daripada penyelara tingkatan 4, boleh tanya saya, boleh PM saya dan sebagainya lah untuk tahu lebih detail. Seterusnya, ini sedikit info berkaitan dengan sekolah. Ini terutama kepada parents lah yang mungkin anak-anak baru masuk ke tingkatan 3, jadi mungkin tak tahu sangat berkaitan dengan sekolah. Sedikit info. Kemudian ni pengetua baru kita, Puan Rahmah binti Husin. Kemudian barisan pentadbir. Yang ni tadi Puan ada sebut, bilangan murid SMK BSP Bandar Seri Putra ni seramai 3,750 orang. Yang ini berdasarkan murid tingkatan 1. Murid tingkatan 1 yang ada sekarang. Dan kita ada bilangan guru seramai 175 orang. AKP ni adalah staff. Bilangan staff kita adalah 16 orang termasuk pembantu murid bagi PPKI dan juga pembantu makmal selain daripada office. Bilangan fizikal kat situ, kalau untuk parents yang ni sangat penting lah. Kita hanya ada 48 kelas yang kita perlu bahagikan kepada 3,750 murid. Sebab tu tadi Puan Pengetua ada sebut, kalau kelas tingkatan 1 tak boleh lebih daripada 16 kelas. Jadi untuk makluman, setiap tingkatan kita ada 16 kelas. Jadi murid tingkatan 1 kalau nak letak lebih kelas pun tak boleh sebab kita tak ada ruang dan ruang untuk letakkan murid lebih di kelas yang lain.
Okey, kemudian ini untuk info, murid tingkatan 4 nanti kita ada 649 orang dan jumlah kelas adalah 16 buah kelas. Okey. Okey, saya terus masuk kepada pemilihan package elektif ni. Okey, kenapa kita perlu ada taklimat ni? Yang pertama, penawaran package mata pelajaran menengah atas ni adalah untuk memberi peluang lah kepada anak-anak mengenal pasti, kemudian untuk pilih pula. Memilih mata pelajaran yang bersesuaian mengikut kecenderungan, minat dan juga kebolehan. Nanti anak-anak murid ataupun parents kena tahu juga kebolehan ni maksudnya sebab tu kenapa kriteria yang kita pilih tidak hanya melibatkan kriteria yang hanya melibatkan mata pelajaran saja. Ada beberapa kriteria lain yang kita pilih dan kita gabungkan supaya adakah anak-anak ni perlu berada di kelas elektif yang mana. Okay. Dan kriteria ini juga penting kerana dapat membantu murid dan pihak sekolah dalam pemilihan package STEM. Okey, jadi berkaitan dengan package STEM ni sebenarnya taklimat ni telah saya sampaikan kepada anak-anak tuan-puan apa itu package STEM. Jadi kalau nak tahu lebih detail, yang ni hari ni saya tak ada dah terang detail berkaitan dengan package STEM, tapi STEM ni saya akan sebut sebab dia adalah sebahagian daripada package elektif yang berada di sekolah. Okey, jadi untuk menengah atas ni kita ada mata pelajaran teras. Okey, jadi mata pelajaran teras ni semua wajib ambil lah. Okey, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah dan juga pendidikan Islam ataupun pendidikan moral bagi non-Muslim. Okey, jadi sejarah dan bahasa Melayu tu adalah wajib lulus untuk pensijilan SPM. Yang itu kita kategorikan sebagai mata pelajaran teras. Okey. Jadi mata pelajaran wajib ni adalah semua wajib ambil. Okey, iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, iaitu PJPK lah kita sebut Yang tu kita namakan sebagai mata pelajaran wajib. Jadi semua murid wajib ambil. Okey, apa yang dikatakan dengan mata pelajaran elektif? Okey, mata pelajaran elektif ni dia ada 4 bahagian. Okey, yang pertama adalah elektif bahasa, kemudian elektif pengajian Islam, elektif kemanusiaan dan sakstra ikhtisas. Yang ini dan satu lagi adalah package ataupun elektif STEM. Okey, kemanusiaan dan sastra ikhtisas ni adalah yang ini adalah berdasarkan SPI pada tahun 2017. Okey, dia update terkini, ada yang dinamakan sebagai sastra kemanusiaan, ada yang memanggil dia sebagai kemanusiaan dan sastra ikhtisas. Okey, dia ada 4 kategori ini. Okey, jadi anak-anak murid semua, parents kena faham apa elektif yang berada, dan bukan semua elektif ni berada di sini. Di SMK Bandar Seri Putra, bukan Jadi nanti saya terangkan. Okey, elektif di atas 4 ni macam saya sebut tadi, 4 ni tadi. Okey. Okey, apa mata pelajaran yang berada di dalam elektif bahasa? Okey, ini semua elektif bahasa. Bahasa Cina, bahasa Tamil, Kadazan Dusun, Iban, okey. Semua ni, bahasa ni kita tak tawarkan di sekolah kita. Jadi di sekolah kita tidak ada package elektif bahasa. Kita tak ada. Kadang-kadang ada sekolah dia ambil bahasa Jepun, bahasa Perancis. Okay, ada. Jadi yang tu ada. Tapi sekolah kita tak ada. Okay, kemudian elektif pengajian Islam. Okay, contohnya pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini pun semua kategori dalam pengajian Islam ni sekolah kita pun tak ada tawarkan. Okay, yang ketiga adalah elektif sastra ikhtisas dan kemanusiaan. Okay, sekolah kita ada. Contohnya prinsip perakaunan, perniagaan, pendidikan seni. Okey, kemudian apa? Kalau dalam mata pelajaran seni kita ada GKT contohnya macam tu. Okey, itu adalah mata pelajaran yang berada di dalam sastra ikhtisas dan kemanusiaan. Dan kita ada juga yang ditawarkan di bawah sastra ikhtisas dan kemanusiaan ni adalah tasawur Islam. Itu adalah salah satu mata pelajaran elektif. Okey. Dan satu lagi kita ada ialah mata pelajaran elektif STEM. Okay, mata pelajaran elektif STEM ni dia ada beberapa kategori. Ni saya terangkan, saya ringkaslah. Okay, iaitu dalam kategori yang pertama mata pelajaran sains tulen dan ada ambil matematik tambahan. Sains tulen ni macam biasa kita ada fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. Okay, dalam mata pelajaran sains gunaan dan teknologi, yang ini pun masih dikategorikan dalam elektif STEM. Contoh, sekolah kita ada GKT, iaitu grafik, komunikasi dan teknikal.
kita ada SRT, Sains Rumah Tangga. Okey, dan elektif baru yang akan saya terangkan secara ringkas nanti adalah Sains Komputer dan juga Sains Sukan. Tahun lepas saya ada permintaan daripada parents, sebenarnya dah beberapa tahun, tapi memang tahun lepas kita tak dapat mengadakan elektif yang baru ini, iaitu Sains Komputer. Tapi tahun ini kita cuba sehabis baik, walaupun masih lagi banyak kekurangan, okay, tapi kita cuba buka juga Sains Komputer dan juga Sains Sukan. Okay. Dan kemudian untuk mata pelajaran vocational, sekolah kita tak ada tawarkan yang ni. Sebab untuk mata pelajaran vocational ni, untuk makluman semua, perlu ada bengkel khas. Okay, jadi kita tak ada ruang yang sesuai dan cukup. Okay, sebab contohnya kita nak buat katakan pembuatan perabot. Of course lah kita perlu ada bengkel. Jadi mata pelajaran vocational ni tidak ada di sekolah SMK Bandar Seri Putra. Okay. Okay. Jadi kumpulan mata pelajaran elektif STEM. Macam saya sebut tadi, sains tulen dan matematik tambahan, sains gunaan, okay, mata pelajaran vocational dan pendidikan vocational. Dia ada banyak kategori. Okay. Tapi di sekolah kita hanya ada sains tulen dan matematik tambahan dan juga sains gunaan dan teknologi. Okay. Okay. Jadi daripada kategori yang pemilihan subjek tadi, dia kategorikan STEM ni kepada 3 bahagian, iaitu STEM A, STEM B dan juga STEM C. Okay. Okay, apa dia STEM A, STEM B, STEM C? Okay, STEM A tadi macam saya sebut adalah mata pelajaran sains tulen bersama dengan matematik tambahan. Okay, pakej STEM B, mana-mana mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan. Contohnya di sekolah kita, kita ada fizik yang ambil mata pelajaran fizik dan kimia dan kita tambah dengan GKT iaitu sains gunaan dalam kategori STEM, sains gunaan dan teknologi. Atau bukan mata pelajaran elektif STEM. Contoh, sekolah kita pun ada iaitu ambil mata pelajaran pendidikan seni visual. Maksudnya dia ambil fizik, kimia dan PSV iaitu seni. Atau dia ambil fizik, kimia dan GKT. Yang tu. Itu di bawah kategori sains gunaan dan teknologi. Maka murid ni, kalau anak-anak ambil murid ni, dia berada dalam pakej STEM B. Okay, ambil pakej ni dia ada dalam pakej STEM B. Okey. Pakej yang baru di sekolah kita adalah pakej STEM C. Iaitu perlu mengambil sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran elektif STEM yang berada di dalam kategori sains gunaan dan teknologi. Okey, apa mata pelajaran tu? Contoh yang kat sekolah kita ada adalah sains rumah tangga, sains komputer dan juga sains sukan. 2 ni baru. Sains rumah tangga memang SRT ni memang kita dah ada. Maka kategori tu adalah pakej STEM C. Okey. Okey, yang ni macam saya sebut tadi, kita ada A, ada B, C pula dia ada 2. C1 dan C2. C2 kita tak ada. Kita hanya ada C1. Di sekolah kita lah maksudnya sekolah kita tak ada C2. Kita hanya ada C1 sebab C2 ni lebih kepada vocational. Okay. Okay, ni contoh-contoh mata pelajaran dalam STEM A. Okay, ada mata pelajaran teras. Okay, kalau mata pelajaran teras untuk STEM A, dia tak ada subjek sains kat situ. Mata pelajaran wajib of course lah kita ada PJPK. Lepas tu kita ada fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Tak ada sains sebab apa? Sebab dah ada fizik, kimia dan biologi. Okay. Okay. Untuk STEM A yang satu lagi, kita ada fizik, kimia, biologi, matematik tambahan pun sama tapi saya tutup yang ni, yang lain tu sebab sekolah kita tak tawarkan. Okay. Kemudian yang satu lagi pun fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Okay. Sekolah kita hanya menawarkan fizik, kimia, biologi, matematik tambahan untuk STEM A. Okay, dia ada 2 kelas iaitu kelas yang bukan DLP. Satu lagi adalah yang DLP untuk STEM A. Okay. Okay, STEM B, ni contoh. Yang pertama tu contoh B1 tu adalah kategori yang berada di sekolah kita iaitu matematik tambahan elektif dia, fizik, kimia dan GKT. Dan satu lagi kita ada selain daripada GKT, kita slash kat situ
ambil PSD iaitu pendidikan seni visual. Yang tu dalam STEM B. Okey, untuk STEM C. Okey, untuk STEM C ni mata pelajaran teras perlu ada sains kat situ. Okey, sebab dia tak ambil fizik, kimia dan biologi, maka elektif dia kita ada, okey, untuk yang baru ni kita ada sains komputer plus sains sukan, atau okey, yang contoh C2 sains rumah tangga, okey, plus sains komputer, atau satu lagi contoh C3 sains rumah tangga dan sains sukan. Ini adalah kelas baru dengan elektif baru dalam STEM C. Sebelum ni sekolah kita tak ada package untuk STEM C. Okey, boleh? Okey, macam mana kriteria pemilihan untuk murid? Tadi saya dah terang, walaupun saya tak terangkan secara detail untuk sastra kemanusiaan, nanti bila saya terangkan apakah package-package yang berada di sekolah, saya tunjukkan kat situ. Okey. Jadi dalam kriteria pemilihan ni, okey, pertama kami lihat dulu kecenderungan dan minat murid. Nanti saya terangkan macam mana yang dikatakan kecenderungan dan minat murid ni. Okey, kemudian kita ada psikometrik. Okey, kalau anak-anak ingat, psikometrik ni yang semua jawab yang telah kaunselor beri dulu. Ada ujian tu tak? Okey, psikometrik ni sangat penting. Sebab tu saya kata wajib jawab, sebab apa kat sinilah menentukan arah minat. Okey, adakah lebih kepada saintifik, adakah lebih kepada seni, ataupun lebih kepada bahasa, sastra dan sebagainya. Kat psikometrik ni nanti kita akan ambil kategori ni dalam pemilihan setiap murid. Okey, kemudian pencapaian murid. Okey, pencapaian murid ni adalah ujian yang telah awak duduki. Contohnya UASA. Okey. Jadi UASA tu adalah yang akhir tahun. Kemudian kita ambil juga yang pertengahan tahun dan juga markah akhir tahun tingkatan 2. Markah akhir tahun tingkatan 2. Kemudian apabila sekolah meletakkan elektif yang baru, pertama of course lah kita kena lihat option guru. Adakah guru yang boleh mengajar elektif yang disediakan. Kemudian dari segi infrastruktur dan juga fasiliti. Dan yang paling penting, ibu bapa bersetuju untuk anak-anak ni mengambil elektif tersebut. Okay. Okay, ini contoh kriteria pemilihan. Yang ini adalah cadangan yang diberikan oleh PPD. Okay. Pertama, kecenderungan dan minat murid. Yang kedua tadi adalah pelaporan pentaksiran psikometrik. Masa kamu jawab tingkatan 3 akhir tahun tu bersama dengan UASA tu. Okey, tahun 2022. Kemudian pencapaian akademik. Bagi bukan bila kita lihat bagi pencapaian akademik ni kita tak lihat semua. Kita lihat sebab kalau kita lihat semua kita tak tahu kategori pemilihan tu, sebab dalam pemilihan ni lebih kepada STEM dulu. Okey, jadi kita akan lihat mata pelajaran sains dan matematik, dan kita tambah satu lagi adalah RBT. Okey, RBT. Ataupun kat sini dia sebut nombor 3 tu, atau mana-mana kombinasi yang bersesuaian. Okey, jadi kita ambil RBT sebab RBT tu adalah salah satu dalam STEM juga. Okey, keempat adalah tahap penguasaan murid bagi mata pelajaran sains dan matematik dan RBT, iaitu pentaksiran bilik darjah. PBD, tingkatan 3. Yang ini adalah penilaian oleh guru-guru kamu. Okey, bagi setiap mata pelajaran tersebut, sains, matematik dan juga RBT. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan profesional guru. Contohlah katakan bila kamu minat nak masuk kelas elektif tersebut tapi tak dapat. Saya bagi contohlah. Mungkin kamu merayu, kamu tulis surat dan sebagainya. So jadi kamu berjumpa guru. Jadi masa ni gurulah akan menggunakan pertimbangan profesional sama ada kamu layak ataupun tidak. Okey. Yang ni ini agak penting. Bukan agak penting lah, memang sangat penting sebab dalam pentaksiran psikometrik ni kadang-kadang kamu tak perasan. Sedangkan semasa kamu jawab ada kriteria ni dalam pelaporan pentaksiran psikometrik, iaitu inventory kecerdasan pelbagai IKP. Kat sini nanti kita akan lihat masa dalam pemilihan tersebut ada logik matematik, ada visual ruang, ada naturalist,
Okey, iaitu kalau naturalist ni adalah keupayaan seorang individu mengenal pasti dan menghargai alam semula jadi. Ini contoh. Adakah sesuai elektif tersebut dengan kamu? Okey, kemudian visual dan ruang tu contoh. Bukan verbal, maksudnya pintar visual ruang, iaitu tetapi dia adalah keupayaan seseorang individu menganggar dan menginterpretasi ruang. Ini sangat penting lah. Jadi daripada kategori ni, contoh kalau logik matematik ni mungkin lebih kepada kelas science tulen tadi, STEM A dan juga STEM B. Jadi kriteria ni sangat penting apabila penyelaras menyusun anak-anak murid semua berada di dalam kelas yang mana. Okey, kemudian kita ada investigatif. Investigatif ni sangat penting sebab apa? Contohnya kamu perlu buat, kalau ambil sains tulen, fizik, kimia, bio, of course lah melibatkan amali dan sebagainya. Kamu akan ada selepas ni amali secara ujian sebenar lah, ujian amali sains tu. Kalau sebelum ni kita tak ada kertas 3, tapi sekarang ni dia ada secara ujian amali ni secara betul-betul lah secara fizikal. Kemudian ada realistik dan konvensional. Yang ni saya tak nak terang secara detail lah. Tapi dalam setiap kriteria tu, bila kamu ambil ujian, sebenarnya bila kamu jawab soalan tersebut, dia ada dah. Dia akan lihat kat situ kamu lebih ke arah yang mana. Kebolehan murid. Yang ini adalah macam mana pihak sekolah mengambil kriteria ni untuk dalam package STEM. Contoh, peperiksaan akhir tahun tingkatan 1. Adakah? Yang ni kita tak ambil. Kemudian kita ada peperiksaan akhir tahun tingkatan 2, 2021. Kemudian ujian akhir iaitu UASA masa kamu tingkatan 3, ataupun dia kata mana-mana kombinasi yang bersesuaian. Dan yang penting adalah PBD tingkatan 3. Jadi mesti dapat sekurang-kurangnya A dan B. Sepatutnya A dan B, tapi sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran sains dan matematik. Ini untuk package STEM. Kemudian C1, untuk C1, untuk yang tadi elective STEM A dengan B. Sekurang-kurangnya C grade kamu. Kalau untuk C1, sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran sains dan juga matematik. Dan sekurang-kurangnya tahap penguasaan adalah TP3 dalam sains dan matematik. Jadi kalau kamu punya PBD tu kamu dah dapat TP3 dan ke atas, insya-Allah lah boleh. Cuma berbalik semula, adakah bilangan kelas yang di-offer di sekolah mencukupi ataupun tak? Sebab kita ada berapa calon? 600 lebih calon. Kita ada 3 kelas sahaja sains, STEM A dan juga STEM B. Tapi kita ada STEM C lah nanti. Kemudian kita ada C2, mana-mana murid untuk yang memohon dan berminat untuk belajar dalam bidang vocational. Untuk C2 ni, kalau betul kamu berminat dalam bidang vocational, anak-anak murid, kamu boleh minta college vocational. Yang ini terus mengkhusus. Memang mengkhusus dalam bidang vocational. Yang ini pun dikategorikan sebagai kelas elective STEM. Walaupun dia dalam STEM C2 kategori dia. Jadi elective package STEM yang kat sekolah kita hanya ada 3. A, B dan C1. A, B dan C1. Mana dia hala tuju bagi STEM A ni? Kamu boleh sambung mata pelajaran peringkat asasi sains, matrik, kemudian pengajian tingkatan 6. Contohnya dalam bidang sains, perubatan, kesihatan, kejuruteraan, biotek dan juga sebagainya. Yang ni saya rasa ramai yang dah ambil tahulah, especially siapa yang nak jadi doktor, engineer dan sebagainya. Hala tuju bagi STEM B. Hala tuju bagi STEM B. Yang ini pun sama. Tapi dalam STEM B ni, mungkin kalau kata contoh, kamu tak ambil biologi. Kamu ada fizik, kimia, kemudian ada GKP ataupun PhD. Jadi kat sini, kamu masih lagi boleh ambil kejuruteraan, sains komputer, reka bentuk, walaupun kamu tak ambil subjek sains komputer. Cuma kalau kamu ambil sains komputer, mungkin ada kelebihan. Kemudian teknologi perubatan, perekonomian dan sebagainya. Kamu ambil kelas sains tulen ataupun kita panggil STEM A dan STEM B ni, masih lagi boleh mengambil matrikulasi perakaunan sebenarnya. Cuma mereka lebihkan dululah siapa yang mengambil
mata pelajaran basic account. Okey, seterusnya adalah hala tuju bagi STEM-C, of course. STEM-C ni dia lebih luas. Okey, boleh ambil dalam peringkat sijil, diploma, okey, ataupun di universiti awam. Maksudnya di universiti awam, politek, college community, okey, ataupun institusi kemahiran. Okey. Kemudian dalam bidang kerjaya pula, bidang perniagaan, reka bentuk, fashion, kemudian hospitality. Okey, tadi tu Puan Nur Hidawati tu dah terang, banyak lebih kepada seni. Jadi kamu dah nampak dah sedikit. Okey, contohnya kat sini bentuk reka bentuk media, new media design. Dia banyak kat situ. Okey. Jadi hala tuju untuk STEM-C ni dia agak lebih luas. Okey. Okey. Elektif baru di sekolah kita. Kita ada sains komputer dan juga sains sukan. Okey. Jadi sains komputer dan sains sukan ni kita hanya ada 2 kelas. Sains komputer dan kita ada sains sukan. Bukan maksudnya kamu hanya ambil elektif satu je sains komputer, bukan. Dia akan ada sains subjek elektif yang lain. Sebab apa? Untuk mengkategorikan kamu dalam STEM-C. Okay. Sebab dalam STEM-C dia tak boleh ambil satu je. Dia mesti ada 2 yang berada 2 dalam bidang sains dan penggunaan tu. Jadi perlu ada 2 subjek. Okay, ada maksudnya dalam kombinasi elektif baru ni nanti, kelas tu akan ada yang sains komputer plus sains sukan. Okey, akan ada kelas yang tu. Okey. Okey, ni contoh. Mungkinlah kalau anak-anak murid tengok ataupun parents tengok, mungkin adalah boleh dapat dah info-info ni. Okey, kat mana sebenarnya bidang-bidang sains komputer ni apabila bekerja dan sebagainya. Semuanya adalah berkaitan dengan komputer, reka bentuk, kemudian pembuat laman web. Yang ni mungkin boleh secara freelance dan sebagainya. Ataupun membangunkan dan mencipta aplikasi baru. Okey, ini sekarang ni sebenarnya ramai. Okey, kamu duduk kat rumah, kamu dengan komputer dan sebagainya, ramai yang dah ada, dah boleh dah buat laman web. Dan ada yang dah boleh buat penyelenggaraan pekalan data dan sebagainya. Ini contoh. Jadi bila kamu ambil sains komputer, dia lebih kepada coding. Okey, kalau kamu lihat dan ingat, sains komputer ni dia ada kerja khusus masa kamu ambil SPM nanti, masa tingkatan 5. Mungkin kerja khusus tu tingkatan 4 plus dengan tingkatan 5. Jadi dia bukanlah sekadar kamu belajar berkaitan dengan sains komputer. Dan syarat utama bukanlah katakan sekolah nak meletakkan syarat utama, tetapi untuk secara awal ni, mana-mana murid yang memilih ataupun terpilih di dalam kelas sains komputer ni, pertama, sekolah kita hanya ada satu makmal, sains makmal komputer. Jadi, untuk buat tugasan contohnya, jadi semua anak-anak kena ada komputer di rumah masing-masing. Itu syarat utama. Bukan saya kata wajib beli, bukan. Tapi kalau dah ada, kamu gunakan. Sebab kamu tak boleh gunakan komputer di sekolah untuk membuat tugasan. Sebab kita ada satu makmal komputer dengan 2 kelas tingkatan 4, kemudian kita ada kelas petang pula. Kita ada ASK, Asas Sains Komputer. Kita pun baru buka 2 kelas untuk tingkatan 1. Jadi penggunaan makmal akan penuh. Jadi so anak-anak yang pilih kelas sains komputer ni pastikan anak bukan beli bukan maksud saya kena beli baru, bukan sekolah wajibkan, tapi sekurang-kurangnya pastikan ada komputer di rumah untuk penggunaan sendiri, membuat tugasan. Okey, sains komputer ni contoh kerjaya tadilah, lebih kurang sama. Okey, macam contohnya pegawai teknologi maklumat, pereka bentuk grafik, multimedia, animasi. Okey, of course boleh jadi engineer, jurutera rangkaian, executive ID, pengatur cara komputer. Okey, kat mana program sains komputer ni? Ini antara universiti ataupun college yang menawarkan program sains komputer. Ada kat UM ada, kat UKM pun ada, of course UITM pun ada. Nanti kita akan panggil lagi penceramah yang berkaitan dengan sains komputer dengan sains sukan. Okey, daripada UITM untuk beri taklimat berkaitan dengan khusus. Okey, apakah peluang ataupun kerjaya dalam sains komputer dan juga sains sukan. Kemudian dalam universiti, of course dalam universiti Petronas, UTP. Okay. Kalau yang lain, universiti lain adalah Asia Pacific University. Ini antara program yang menawarkan sains komputer. Maksudnya banyak lagi college lain ataupun U lain yang menawarkan program sains komputer. Okay.
Kemudian kita ada lagi satu adalah bidang sains sukan. Okay. So sains sukan ni apa tujuan dia? Okay, ramai tanya kenapa pula sekolah ni bukannya sekolah sukan, bukan kan? Okay. Tapi apa tujuan kita mengadakan sains sukan ni di sekolah kita? Tujuan dia adalah untuk melahirkan murid yang menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas sains sukan melalui amalan teori dan praktis dalam bidang sukan. Okay, kemudian memupuk dan meningkatkan penghayatan nilai sebagai persediaan di bidang kerjaya. Dan yang paling penting, sains sukan ni adalah satu kajian sistematik yang membabitkan sains dan sukan. Kenapa? Bidang ini melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan, biokimia, anatomi, fisiologi, psikologi sosio dan biomekanik. Okay, jadi ramai yang ingat, kalau ambil bidang sains sukan mesti jadi ahli sukan. Bukan. Okay. Bila kita ambil bidang sains sukan ni sebenarnya contohlah, katakan kita ada treadmill kat rumah. Bukan maksudnya kamu kena naik treadmill tu, kena tahu berapa, kamu kena berlari dan sebagainya. Bukan. Apabila kamu naik treadmill tu, contohnya kamu buat jogging ataupun berlari di atas treadmill. Kamu kena study, dalam bidang sains sukan, kamu kena study apakah otot-otot yang bergerak. Berapakah BP kamu. Rate kamu, rate apa ni, bacaan apa ni, nadi dan sebagainya. Yang itu yang kamu akan study. Sebab tu kalau dalam bidang sains sukan ni kamu boleh bekerja dengan MSN, contohnya Majlis Sukan Negara. Okay, kamu boleh jadi ahli fisioterapi. Okay, jadi pakar pemakanan. Okay, jadi bidang sains sukan ni agak luas. Bukan semestinya kamu jadi ahli sukan. Tu kena clear lah. Jadi kalau kamu terpilih, lah cikgu saya tak pandai nak bersukan. Bukan. Kamu study berkaitan teori berkaitan dengan sukan itu sendiri. Okay. Okay, nanti apa soalan dalam tu kamu tanya je, nanti kaunselor akan kumpulkan ya. Okay, ni contoh dalam bidang sains sukan ni. Apakah kerjaya? Kamu boleh jadi pensyarah sains sukan, jadi guru PJ pun boleh. Okay, jadi pakar fisiologi, ahli terapi fizikal. Ramai sekarang ni ahli terapi fizikal ni kadang-kadang kamu boleh jadi trainer. Okay, kamu ada gym walaupun kamu tak ada gym, kamu boleh jadi ahli trainer kepada ramai sekarang yang ni ambil personal trainer dan sebagainya. Okay, kemudian pakar perubatan sukan, ahli dietetik, jurulatih sukan. Okay, jurulatih kecergasan dan sebagainya. Ini contoh bidang dalam sains sukan. Okay, memang menarik puan. Siapa yang memang menarik. Okay. Okay, sekarang saya terangkan apakah elektif yang sebenarnya ditawarkan di sekolah kita. Okay, kita ada dua macam saya sebut tadi, elektif package STEM dan elektif package bidang kemanusiaan, sastra dan kemanusiaan. Okay, jadi dalam package STEM ni iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, kita ada STEM A. Fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. Kemudian kita ada kelas elektif STEM A juga, tapi kelas DLP, ada satu kelas DLP, fizik, chemistry, biologi dengan maths. Okay. Kemudian untuk STEM B, ni saya terang sikit, kita ada fizik, kimia, plus matematik tambahan dan satu lagi elektif adalah GKT, grafik, komunikasi dan teknikal, dan separuh kelas tu akan ambil pendidikan seni visual. Okay, ramai yang kata, kalau cikgu tak nak ambil lah PSV ni, sebenarnya itu adalah package ni, dia kalau contohnya kamu tak boleh bawa GKT, lebih baik kamu ambil pendidikan seni visual. Masih lagi boleh jadi arkitek. Sebenarnya kategori elektif STEM B ni, package yang saya letak pendidikan seni visual, sekolah letak tu adalah lebih sesuai berbanding kalau saya slash ataupun sekolah slash dengan disiplin perakaunan. Sebab kalau ada slash disiplin perakaunan, seolah-olah kamu tak akan ambil lagi berkaitan dengan STEM, berkaitan dengan fizik kimia tu. Okay, kamu tak gunalah bila kamu berada di, contohlah katakan kamu nak sambung belajar. Tak apalah, lepas ni nak ambil account je. Jadi selama ni yang kamu belajar fizik, kimia, maths tu tidak, maksudnya fizik kimia tu tak berguna lagi untuk kamu. Jadi kita letakkan PSV ni untuk memudahkan kamu berbanding kamu ambil GKT. Itu contoh kenapa kita letak package elektif STEM B. Okey, tahun ni dia bermula tahun lepas, tahun ni kami masih lagi menawarkan package yang sama. Okey, kemudian adalah elektif kelas elektif STEM C. Okey, STEM C tu adalah kita ada satu kelas
sains sukan plus sains komputer. Kelas elektif STEM-C. Sains sukan, sains komputer. Maksudnya itu 2 elektif. Termasuk yang teras tadi, mata pelajaran teras plus mata pelajaran wajib. Okay, 6, 7, 8, 9. Okay, ada 9 subjek ataupun 8 subjek bergantung pada elektif yang ditawarkan. Okay, STEM-C yang satu lagi adalah SRT. Okay, plus sains sukan ataupun sains komputer. Okay, yang ini masih kategori lagi STEM-C. Bila ada SRT, dia kena ada 2 elektif, iaitu elektif di dalam bidang sains dan teknologi. Okay, jadi kelas ni perlu ada, contoh kamu ambil sains SRT, kamu kena ambil sains sukan. Atau SRT, kamu ambil plus dengan sains komputer. So kita bagi 2 kelas ni. Okay, jadi pada waktu yang sama tu nanti dia akan pecah lah. Okay, ini nanti lebih detail bila kamu dah berada dalam kelas. Okay, itu adalah untuk package elective STEM. Okay, seterusnya. Okay, yang tadi kategori pertama yang saya sebut tadi tu adalah yang pertama. Sebab tu saya tulis 1 kat sini. Yang kedua, Okay, yang kedua adalah elective package sastra kemanusiaan. Okay, macam tadi saya sebut, kelas elective yang ini dia ada perniagaan plus fisik perakaunan plus matematik tambahan. Okay, yang kedua ada perniagaan plus prinsip perakaunan. Maksudnya tak tawarkan matematik tambahan. Ada. Okay, kemudian yang ketiga, pendidikan seni visual plus sains sukan atau sains komputer. Okay, kategori ni walaupun dia tidak berada di dalam package STEM. Kenapa? Sebab dia ada PSV. Sebab pendidikan seni visual bukan dalam bidang sains dan teknologi. Tapi masih boleh ambil juga. Jangan nak cikgu saya nak STEM juga. Tak semestinya. Kamu masih lagi boleh ambil ni dan masih lagi bila kamu nak sama belajar, masih lagi boleh memilih package ataupun program yang berada di universiti berkaitan dengan sains sukan dan juga sains komputer sebab kamu ada subjek ni. Okay. Kemudian kita ada juga kelas perniagaan plus tasawur Islam. Okay. Kemudian kita ada perniagaan plus pendidikan seni visual ataupun elektif dia hanya tasawur Islam ataupun hanya pendidikan seni visual. Okay, maksudnya 1 elektif. Okay, so jadi ada yang 2 elektif, ada yang 1 elektif. Okay, jadi sekarang ni terpulanglah kepada kamu mana yang kamu minat. Okay, kami bagi peluang nanti untuk kamu buat pilihan. Tetapi masih lagi terpulang kepada pihak sekolah bergantung kepada kriteria pemilihan semula. Okay, jadi yang ini nanti saya akan share ke kelas-kelas. Okay, nanti akan ada guru-guru kamu share di kelas-kelas untuk kamu buat pemilihan. Okay, apa data? Ini saya bagi contoh. Okay, data peperiksaan, data PBD, data psikometrik dan juga pertimbangan profesional. Yang ini nanti kita akan buat dalam bentuk satu data khusus dan kita tahu kedudukan kamu di mana. Jadi masa itulah kita letakkan kategori kamu mengikut elektif plus minat kamu juga. Okay. Jadi sebelum saya berhenti kat sini, okay, pertama saya dah sebut sebentar lagi nanti cikgu-cikgu kamu dalam kelas masing-masing dia akan share satu Google Form GF yang mana kamu boleh lihat pemilihan yang saya nanti yang saya share tadi pun ada untuk kamu buat pemilihan package. Okay. Jadi kamu boleh pilih kat situ apa yang kamu minat. Tetapi okay, sekolah tidak boleh menjanjikan lah jika kamu pilih tu kamu confirm dapat yang tu. Yang tu saya nak kena clear dengan kamu dan juga parents kamu. Okay, jadi yang perempuan, tuan-tuan, okay, bukan semestinya sebab kita kelas tak banyak. Kelas mungkin saya tahu semua akan ambil, lepas ni semua nak ambil sains sukan dengan sains komputer. Itu yang paling menarik sekarang ni. Tapi ingat, bukan semua, kelas tu tak banyak. Kemudian kelas ni, kelas contohnya sains yang ada sains komputer, saya tak boleh letak 50 murid. Sebab kita punya kapasiti mak-mak komputer kita hanya boleh 20 hingga 30 orang sahaja. Jadi kita kena lihat balik semula kepada fasiliti. Okay, jadi yang itu kena faham.
Okay, jadi kita tak boleh nak sumbat ramai-ramai, nanti kamu pun tak boleh belajar. Okay. Kemudian, okay. Jadi sekolah akan menyusun kamu mengikut kriteria pemilihan yang bersesuaian. Okay. Kadang-kadang kamu minat, tapi mungkin bila buat ujian psikometrik tu tidak menjurus kepada minat kamu tu. Yang itu kita masih lagi lihat. Ya, jadi kamu kena faham yang tu. Okay. Okey, kemudian yang ketiga adalah senarai nama. Okey, bila susun, hari ni, bermula hari ni kamu boleh masuk GF tu, kamu boleh isi. Okey, beri masa kepada sekolah. Kita ada 600 lebih murid ni. Sekolah memerlukan lebih kurang 5 hingga 6 hari untuk menyusun. Jadi saya harap parents bersabar dulu. Jadi selewat-lewatnya pada 18 Mac, hari Sabtu, masa gotong royong yang pertama tu nanti kita akan keluarkan nama. Sebab masa tu bila kita buat gotong royong kat sekolah, kita perlu ada penyusunan kursi meja kan. Jadi kita kena ikut bilangan murid. Jadi insya-Allah masa tu kita dah akan blast lah nama-nama tu di kelas masing-masing. Kelas maksudnya kelas form 3. Jadi kita tak akan tampal lah, kita hanya share senarai nama tersebut. Okey, kemudian akan ada rayuan contohnya. Kita akan sediakan masa untuk kamu merayu untuk pertukaran kelas jika layak. Okey, kena faham yang tu jika layak. Jadi saya harap selepas ni kamu boleh buat pemilihan kamu. Okey. Jadi isi GF tu. Jadi pulangkan semula kepada sekolah untuk membuat ataupun menyusun. Okey. Pemilihan yang kamu telah pilih untuk kamu berada di tingkatan 4. Okey. Okey, saya rasa itu saja berkaitan dengan elektif mata pelajaran. Okey, untuk tingkatan 4. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tulis di ruang chat tu, nanti kaunselor akan kumpulkan dan kami akan jawab. Okay, ada satu soalan tadi berkaitan dengan saya punya slide. Okey, nanti saya akan share slide ini untuk kamu hadamkan lah, untuk kamu faham berkaitan dengan package-package yang ada di sekolah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Husnaini atas pembentangan yang sungguh padat dengan pelbagai maklumat itu tadi. Baik, para pelajar juga diingatkan sekali lagi untuk melengkapkan borang Google Form tinjauan pemilihan package bagi tingkatan 4 sekali sahaja selewat-lewatnya hari Ahad ini iaitu 12 Mac 2023. Betul kan Puan Husnaini? Ayo, 18 nanti. Keputusan akan dikeluarkan selewat-lewatnya pada 18 hari bulan insya-Allah. Baik. Cukup juga untuk saya mengambil perhatian kepada semua hadirin bahawa kita akan melaksanakan beberapa lagi siri penerangan bidang elektif dalam waktu yang terdekat ini. Jadi diharapkan agar para murid sentiasa memeriksa sebarang pengumuman dalam grup WhatsApp dan Telegram rasmi kelas masing-masing. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kini majlis kita teruskan dengan sesi soal jawab. Untuk itu, kita akan membuka sedikit ruangan untuk para hadirin yang ingin mengajukan sebarang soalan. Hadirin juga digalakkan untuk menulis di ruangan chat ya. Jadi pihak Rusia kita akan cuba kumpulkan semua persoalan-persoalan ini dan kita akan ajukan kepada penyampai taklimat pada pagi ini. Jika ada sebarang soalan yang ingin dinyatakan, ibu bapa juga digalakkan untuk menekan butang tangan yang ada di situ, butang chat, dan saya akan persilakan untuk bertanya soalan. Okay, saya lihat ada 5, 6 yang ingin bertanya. Saya jemput Puan Hafsah Ali jika ada soalan-soalan. Puan Hafsah. Ada soalan tadi yang saya nampak pertanyaan ibu bapa berkaitan dengan jika nak ambil subjek berlebihan di luar ya untuk peperiksaan. Ya.
sangat tidak digalakkan kerana dia melibatkan tenaga pengajar di luar yang kita tidak boleh nak apa orang panggil, kita tidak boleh melihat sejauh mana dia punya tahap penguasaannya. Ya, kita lebih kepada terbuka untuk subjek yang ada sedia ada dalam package yang telah ditetapkan. Ya. Sekiranya ada, pastikan surat permohonan boleh diajukan kepada pengetua untuk sekiranya ada tambahan subjek tersebut, boleh panjangkan surat permohonan kepada pengetua, kita akan nilai di peringkat sekolah macam mana. Ya. Untuk keputusan serta-merta itu tidak boleh ya. Jika ada ibu bapa yang bertanya, Puan Yus, sebenarnya kita memang secara draft tu dah ada senarai, betul? Secara draft kita dah susun kan, betul tak? Yes. Tapi kita masih lagi, kita tengok GF dululah, mungkin ada murid yang berminat. Betul. Secara draft tu kita dah susun. Sebab kita sekarang tengah susun. Kita tak boleh, kita tak finalkan dia lagi. Sehingga kita menunggu GF daripada ibu bapa, betul kan? Betul. Sebab kita nak bersama dengan murid lah, bersama dengan murid. Ya. Untuk Puan Isnani, ada satu soalan saya baca di bahagian chat daripada Dr. Puan Yus, ada soalan tu? Ada soalan tu? Dia bertanya bagaimana nak tahu result exam akhir tahun 3 yang lepas untuk jadikan rujukan kelayakan anak-anak untuk pilih STEM yang mana? Kamera. Sekejap. Ya Allah. Tak dengar Puan Dewi? Ya. Yang mana? Bagaimana? Okay, bagaimana nak tahu result exam akhir tahun 3 yang lepas? Saya rasa tingkatan 3 yang lepas. Maksudnya UASA lah kan? Sekarang ni mungkin. Maka UASA kita parents belum boleh lihat lagi kan Puan? Okey, untuk UASA, KPM beri tarikh 15 hari bulan untuk tutup sistem. Jadi selepas 15 hari bulan, barulah kita boleh tengok secara penuh. Tapi saya telah siasat dengan Puan Eddie yang uruskan untuk UASA tingkatan 3 yang untuk ke sekolah khas seperti KV dan sebagainya. Okey, nanti kita kena, nanti Puan Yus mohon minta pihak unit peperiksaan yang mana boleh kita keluarkan secara digital, kita boleh share dengan ibu bapa secara digital UASA. Tapi tuan-puan, untuk makluman semua, UASA ini tidak dikeluarkan dalam bentuk peratus ya. Ini adalah perkara baru di mana dia dikeluarkan dalam 2 versi, iaitu untuk yang pentaksiran dalam bilik darjah dan juga pentaksiran sumatif dalam bentuk grading, dalam bentuk TP ya, TP 1 hingga 6. Dan dia TP 1 hingga 6, tuan-puan jangan terkejut kalau tengok TP 1 dengan TP 6 tu berbeza. Sebab pentaksiran di dalam bilik darjah dia lebih kepada kemenjadian murid dalam segala sudut. Bagaimana penyertaan dia dalam kelas dan sebagainya. Ya, sehingga tahap dia boleh tahap 6 iaitu keboleh pasaran pada murid tu dia boleh menjadi contoh ya. Tetapi dalam pentaksiran UASA, ujian akhir sekolah itu, dia dinilai berdasarkan kepada ujian sumatif bertulis yang mana murid lalui. Jadi 2 result itu akan ada bersama. Walau bagaimanapun dia boleh dijadikan panduan sebab dia dinilai mengikut subjek masing-masing. Dan keputusan ini kalau ikut minggu lepas dia dah buka button untuk kita lihat. Tetapi penuh atau tidak data tu lagi sebab sistem itu masih dalam orang kata dia dalam penambahbaikan ya sistem tu. Jadi kita akan ni. Kalau ada guru yang share yang peratus itu adalah tidak benar dan tidak dibenarkan kerana dia menyalahi dasar.
Ya, itu hanya kawalan dalaman untuk kita lihat strategi apa yang kita nak bantu murid. Ya, bukan keputusan yang itu yang kita boleh pamerkan. Dan ibu bapa nanti mungkin ada button khas untuk ibu bapa melihat sendiri seperti mana SAPS sebelum ini. Tetapi belum dibuka untuk ibu bapa. Ya. Boleh Puan Yus nanti confirm balik dengan peperiksaan. Ya, Puan. Boleh mula kita beri laluan kepada murid tingkatan 3 yang mana kelas-kelas yang telah selesai. Ya. Terutama murid yang nak memilih package sains itulah. Especially kelas-kelas yang melibatkan pemilihan package sains. Yang package lain tu saya rasa tak ada masalah sangat. Betul. Okey. Betul Puan. Saya jawab sikit, ada soalan yang ni, saya terus jawab. Okey. Ada yang tanya kat sini, pengalaman anak saya dulu sekolah bagi aliran dia. Okey, betul. Okey. Sekarang ni dalam JF tu kita bagi sebenarnya. Cuma bagi peluang balik pada pihak sekolah sebab kita ramai student tu. Dalam JF tu semua murid boleh pilih mengikut minat dan kecenderungan. Dia tak ada kena tulis markah berapa ke, tak perlu. Okay. Dan JF tu di-share dalam grup kelas tingkatan 3. Ni saya jawab kat situ. Okay. Bila kita buat penyusunan, yang paling penting adalah yang untuk STEM tu. Di atas tu. Yang STEM A, B dan C. Untuk yang package lain, kita masih lagi beri pilihan pada murid. Tetapi masih lagi kita melihat psychometric tadi. Tengok arah minat juga. Kita tak boleh main letak saja. Kita akan tetap tengok pada GF tu sebagai guideline kepada penyelaras menyusun semua anak-anak murid. Okey, kemudian yang tanya basic account ataupun perakaunan, basic perakaunan. Okey, dia sebut kat situ. Okey, kemudian ada satu lagi ni saya jawab. Saya nak ambil SRP tapi tak nak ambil account. SRP tak ada plus dengan basic perakaunan. Okey, result penempatan tu kami akan bagi STEM A, B ataupun C bila kita dah susun selewat-lewatnya 18. Nama kita dah ada tapi masih lagi kita akan lihat pada GF tu, Google Form. Yang tu tak ada kena tulis result. Okay, so anak-anak tulis je apa minat dulu. Sahaja dahulu. Minat mengikut minat dan kecenderungan masing-masing. Okay, psikometrik boleh tengok secara atas Ya talian? boleh Puan. Boleh kan? Murid boleh tengok sendiri. Nanti mungkin ada parent yang tak perasan benda tu kan. Jadi mungkin kaunseling akan beritahulah bagaimana nak lihat psikometrik tu. Baik. Ya. So maksudnya Puan Yusna ini pelajar dia untuk murid-murid sekarang ni dia boleh mengisi Google Form yang berada di dalam saya ada dalam setiap grup kelas masing-masing yang telah diedarkan oleh guru-guru tingkatan rasanya tahun lepas dan pelajar ni dia boleh nyatakan hasrat dia nak masuk aliran mana dan kita akan cuba selaraskan dengan keputusan semasanya dan juga pentaksiran psikometrik semasa. Betul Puan Yusna? Ya betul. Kita tak letak kelas, kita letak aliran. Aliran, ya maaf. Kita letak subjek elektif untuk buat pemilihan. Ya Puan. Puan Yus, memang kita ada kan package yang tadi saya rasa Puan Yus dah sebut, iaitu package tanpa biologi. Kita kan dekat situ kita ada pilihan. Ada STEM B. C dan D, B B, STEM B. B dan C. C pun C tak adalah. C tu memang sains dan teknologi saja. Ya, STEM B itulah kan yang mana tiada biologi. Pilihan di situ. Tak ada biologi. Dia ada fizik, kimia. Dia ada GKT GKT atau PSV, seni. GKT, PSV ya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Encik Ismail. Ya, saya Ismail. Saya nak tanya satu soalan. Macam anak saya kan daripada form 1 sampai form 3 dah masuk dalam DLP kan, maknanya sistem pembelajaran tu dalam bahasa Inggeris lah. So pemilihan tu kalau dia tidak berjaya lah dalam DLP, maksudnya STEM A DLP tu, macam mana tu? Ada peluang ke macam mana? Sebab saya rasa dia tak boleh bawa untuk bahasa Malaysia, ke bahasa Malaysia semua kan subjek, sebab dia dah belajar form 1, form 2, form 3 dalam bahasa Inggeris. Itu maksud saya lah. Mungkin boleh bagi sikit lah idea tu macam mana. Terima kasih. Assalamualaikum. Pencerahan. Waalaikumsalam. Okey Encik Ismail, sekolah kita sebenarnya hanya dapat menawarkan kelas STEM A sahaja.
untuk kelas katakan dia ambil sastra kemanusiaan ke ataupun STEM-C ke, memang dalam subjek sains dan matematik sekolah kita tak ada menawarkan DLP. Itu memang tak ada. Jadi ini untuk makluman lah kepada parents yang lain juga. Sekolah kita tak ada buka, maksudnya untuk sains DLP, untuk matematik DLP tak ada. Hanya satu saja. Okay, saya rasa kebanyakan sekolah yang lain pun macam tu sebenarnya. Okay, dia tak ada menawarkan sains tu dalam DLP. Dan matematik dalam DLP, tak ada. Okay, sebab tu kalau okay lah nanti Encik Ismail mungkin boleh katakan dia terpilih, alhamdulillah lah kan. Kalau tak terpilih memang, kalau belajar pun dia memang dua tu lah. Yang lain tu tetap dalam bahasa Melayu. Jadi yang ini sebenarnya sekolah ada dah beberapa pertanyaan berkaitan dengan ni, tapi sekolah tak dapat menawarkan. Pertama, kita hanya ada satu kelas DAP saja. Okay, sebab kita ada satu kelas DAP daripada Form 1, Form 2, Form 3. Memang kita tak boleh. Sebab sekarang ni feeder school untuk kelas DLP hanya berada dari sekolah Bukit Mahkota saja saya rasa. SK Bandar Seri Putra belum sampai tahun 6. Okey, jadi sekarang ni memang sekolah hanya buka satu DLP pada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 hanya untuk kelas sains STEM A. Okey, memang tak ada. Baik. Ada satu soalan, saya rasa cadangan untuk Puan Hussaini. Ada ibu bapa yang bertanya, jika ada package STEM A dan B yang tiada matematik tambahan adalah lebih menarik. Tapi memang kita akan ada matematik tambahan ni Puan Hussaini? Untuk kelas STEM A dan STEM B kita memang ada matematik tambahan. Untuk STEM, okay, kalau yang untuk PCP accountant sahaja yang tak ada matematik tambahan. Sebab itu dah jadi satu package sebenarnya. Itu sesuai dengan package dia. Ya. Kalau kita buang dekat situ, dia akan mengganggu dari segi package untuk seterusnya untuk melanjutkan pelajaran. Betul Puan. Ada satu soalan lagi, Puan Hussaini, adakah pelajar akan diberi bimbingan bersemuka sekiranya pemilihan mereka tidak selaras dengan keputusan daripada pihak sekolah? Mungkin pelajar ni dia berminat dekat bidang lain tapi dimasukkan ke dalam aliran yang mungkin dia tidak minat. Okay, kami akan sediakan borang untuk maksudnya sama ada merayu ataupun pertukaran. Kita akan ada, bila dah naik sekolah tu nanti, bila dah duduk dalam kelas masing-masing, akan ada, mungkin katakan contoh dia layak di kelas STEM A, tapi ada murid-murid ni dia tak nak. Dia nak pilih contohnya sastra kemanusiaan pun boleh. Nanti akan ada borang tu, nanti akan berjumpa dengan cikgu penyelaras. Akan ada. Jadi maksudnya para ibu bapa, murid-murid tidak perlu risau. Sekiranya lepas dapat keputusan 18 hari bulan nanti, jika tidak berminat ataupun rasa mungkin sedikit gusar kenapa saya berada dalam ajaran ini, kita akan ada borang kemudian untuk mereka rujuk kembali ataupun mendapatkan khidmat nasihat. Juga dimaklumkan untuk para ibu bapa dan murid-murid, anda sangatlah digalakkan untuk datang ke unit bimbingan kaunseling untuk kita buat perbincangan bersemuka bila sekolah dibuka kemudian, untuk kita bincang kembali kesesuaian pemilihan elektif berkenaan jika perlukan bantuan. Ya, Puan? Ada sebarang soalan lain ke sebelum kita tutup sesi soal jawab hari ini? Okay. Jadi saya lihat macam tiada soalan. Assalamualaikum Puan. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Okey Cikgu. Saya nak tanya tentang berkaitan dengan buku-buku. Tentang buku. Setakat ni oleh kerana masih tak tahu lagi tentang jurusan mana. Jadi setakat ni apa buku-buku yang kami boleh dapatkan di kedai buku? Buku tulis sahaja Puan. Buku tulis sahaja yang standard. Buku tulis sahaja yang standard. Buku kerja ke sebagainya dekat kedai di koperasi tak perlu beli lagi. Sehingga package dia betul-betul mantap pada minggu pertama. Betul Puan Yus? Minggu pertama tu.
kita akan bagi masa. Biasanya guru pun tak akan guna lagi minggu pertama kan untuk bekerja, tak apa lagi. Tapi buku TED jangan risau sebab buku TED tu akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Lain-lain buku tulis sahaja belilah Puan. Sekiranya ada tambahan buku nanti akan dimaklumkanlah kemudian. Terima kasih ucapkan kepada semua hadirin hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah.